Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita mendapat kunjungan penceramah tamu yang sudah tidak asing di kaca televisyen, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim. Prof kita punya sebagai Prof Kamil merupakan anak kelahiran besar Terengganu pada 19 Mei 1964 dengan awal di Terengganu mendapat sebuah diploma dari UiTM sarjana dari Universiti dan di lulusan PhD dari Universiti Wales. Setelah istrinya Rosa Roslan ataupun lebih kita kenali sebagai Rosa mempunyai 4 anak. Beliau pernah menjawab sebagai pensyarah Profesor Ponan dari Universiti Teknologi Mara dan pernah menjadi Profesor Universiti Thayyibah Madinah Al-Munawwarah Arab Saudi. Kini beliau merupakan seorang profesor di UiTM. Beliau dan juga istrinya aktif menulis buku. Kalau tuan-tuan pernah baca bukunya yang terkenal adalah Travelodge Haji yang mencatatkan bestseller ramai yang memberinya. Banyak lagi buku beliau ada sangat banyak anekdot ajinah, 50 tip motivasi haji dan umrah. Jadi banyak sudah tips dan panduan yang dia berikan dapat digunakan oleh ratusan ribu jemaah haji yang menggunakan haji. Saya sendiri pun mendapat banyak tips, yang dia berikan kepada haji yang sangat berguna kepada para jemaah haji dan umrah. Jadi sangat-sangat bermanfaat jika tuan-tuan mendapatkan buku tersebut. Jadi panduan yang diberikan oleh Prof dalam buku tersebut sangatlah baik, sangatlah bermanfaat. Tajuk ceramah pada malam ini juga merupakan salah sebuah tajuk buku Prof yang berbahagia Prof, iaitu Kita Tidak Berdosa. Jadi oleh itu dengan tanpa mengulang masa, silakan yang berbahagia Prof, silakan. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la syarika lahu Muhammadun wa rasulun tawajjah syaitan fa innaka rasul. Ya Allah ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmat-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami, permudahkanlah pengajaran kami. Jadikanlah apa yang kami pelajari ini sebagai suatu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Nastaghfirullahalazim. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan malam ini dalam tempoh 2 bulan. 2 kali saya datang ni kawasan Jitra ni. 2 bulan lepas saya 5 hari, tapi tak sampai ke sini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini slide yang nombor 2. Tajuk kita pada hari ini, kita tidak berdosa. Tetapi tuan-tuan, saya nak tunjuk slide yang pertama. Selamat datang ke Universiti Kuala Lumpur dulu. Kenapa? Saya bekerja dengan UiTM 24 tahun. Kemudian bersara awal umur 47,
kerana dapat tawaran bekerja di Taibah Madinah, Universiti Taibah Madinah. Jadi saya ingat saya nak mati di Madinah. Banyak benda yang saya jual apa semua. Tetapi perancangan Allah dia berbeza dengan perancangan kita. Setahun je saya duduk sana, dia tukar bahasa pengantar daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab. Saya tak pandai bahasa Arab. Saya mengajar accounting, perniagaan. Jadi kena balik lah. Pensyarah-pensyarah daripada Mesir, daripada Jordan, orang Arab. Rakan sejawat saya orang Arab, dia pergi jumpa ketua saya. Dia kata minta supaya saya dikekalkan lagi di Madinah. Tuan-tuan, agaknya kenapa mereka pergi minta macam tu? Pasal apa? Agak-agak pensyarah dia kena bangun dah. Dah tak ada orang jawab. Pasal apa agak-agak ada orang, bukan orang Melayu ni. Ni orang Arab minta pada ketua saya supaya saya dikekalkan lagi duduk kat sana. Pasal apa? Satu sebab je tuan, sebab saya baik. Kalau tuan-tuan tak baik, mana ada orang nak minta macam tu? Saya okey lah tu. Ada sebab dia, saya lah seorang-seorangnya profesor di sana. Bila saya sampai di sana, saya ajak Arab-Arab ni semua buat penyelidikan. Dia tak ada penyelidikan. Jadi nak naik pangkat kena penyelidikan. Setahun saya duduk sana, 4-5 projek saya buat dan dia orang semua dapatlah kesan daripada tu. Boleh minta naik pangkat. Jadi saya duduk 3 tahun di sana tuan-tuan. Alhamdulillah, masjid karya saya Masjid Nabawi. Rumah saya duduk di kawasan Bukit Uhud. Keluar di jalan besar, nampak Masjid Nabawi, menara dia lah. Kalau berjalan kaki 30 minit, naik kereta 8 minit. Tak pernah berjalan kaki, memang naik kereta. Tuan-tuan, 3 tahun orang Malaysia tahu saya kena balik. Universiti Kuala Lumpur lah universiti yang pertama tawar saya kerja. Presiden dia kata, Prof, kami lantik Prof sebagai profesor. Gaji profesor. Tetapi kerja separuh. Sedap juga tu. Gaji profesor mahal tuan-tuan. Jadi separuh lagi buat apa? Dia kata apa? Pergilah berjalan ke mana-mana sebagaimana yang Prof buat selama ini. Tetapi di bawah nama Universiti Kuala Lumpur. Kalaulah dapat pahala kepada Prof, biarlah pahala itu mengalir ke seluruh warga Universiti Kuala Lumpur. Cerdik presiden dia. Tetapi tolonglah cerita sikit pasal Universiti Kuala Lumpur. Kerja hakiki saya tuan-tuan, hari ni hari bekerja ni. Tapi dia orang tak tanya apa, ikut saya ya, saya nak datang, saya datanglah, tak ada soalan tanya. Tapi saya kena bertanggungjawab lah yang tu ya. Minta 2 minit boleh? 2 minit untuk cerita Universiti Kuala Lumpur. Universiti Kuala Lumpur adalah universiti swasta. Maknanya kena masuk, kena bayar. 40,000, 50,000, 100,000 pun ada. Yang paling mahal perubatan. Tetapi ramai orang tak tahu dia milik MARA 100%. Ini orang tak tahu. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan gaji bawah 8,000, pendapatan bawah 8,000, anak masuk Universiti Kuala Lumpur minta dia pinjaman MARA. InsyaAllah dapat. Di samping pinjaman MARA, dia dapat allowance hari hidup 650 hingga 750. Anak lelaki yang tak isap rokok cukup. Anak perempuan boleh hantar lagi RM100 ke mak dia kat kampung kalau dia orang susah. Dia reti cara hidup susah. Tapi kena bayarlah hutang. Suruh anak belajar pandai-pandai, dapat 3.5 ke atas, minta pengecualian, tak bayar-bayar. Katalah 3.5 tu payah, minta dapat 3 poin ke atas, bayar 20%. Berapa sen dia bayar tuan-tuan? 40,000 bayar 8,000 je. Suruh dia bayarlah, dia kerja. Tak ada bersangkut paut dengan mak bapak.
Universiti Kuala Lumpur ada seluruh Malaysia kecuali Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Tengah ada buat di Pahang sekarang ni. Kedah ada di Kulim. Okey tuan-tuan, dia ada semua. Daripada fakulti perubatan, jurutera, accounting, semua ada. Dia besar. Pelajar dia lebih 30,000 orang. Dah habis kerja saya. Tuan-tuan, beritahu kepada cucu-cucu lah. Beritahu kepada anak-anak, tak dapat tempat lain, tak ada. Kalau tidak pun payah sangat, kontak saya. 019-315-4444. 019-315-4444. Nanti saya salurkan kepada pegawai untuk uruskan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh kita mula? Tajuk dia, kita tidak berdosa. Tuan-tuan, nak jemput saya ni mudah je. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Saya tak ambil bayaran. Saya datang ni kerana saya suka nak datang. Okey, kena faham yang tu ya. Syarat yang kedua, saya ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, semua ada. Penyakit semua ada. Bercakap lama sikit, kering tekak. Tolong sediakan air. Ni ada, okey tu. Setengah tempat dah lah bercakap free, air pun tak bagi. Dia terlupa. Syarat yang ketiga, inilah yang paling mustahak. Tuan-tuan, ditakdirkan saya meninggal tengah bagi ceramah ni sebab saya banyak penyakit, maka menjadi tanggungjawab pengerusi masjid dan seluruh jawatan kuasa untuk menguruskan jenazah saya. Saya nak dikebumikan di mana tempat saya meninggal. Anak-anak semua saya tahu, isteri saya tahu, isteri saya datang ni, dia selalu ikut saya. Kenapa? Dia takut benda ini berlaku. Anak-anak saya dah beritahu, bila ayah meninggal nanti, ayah tinggalkan 3 perkara saja. Yang pertama, ilmu yang manfaat. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Jangan risau pasal kubur ayah, risaulah untuk menjadi anak yang soleh. Berapa ramai di antara tuan-tuan ini yang dah tak ada ayah, tak ada mak, tapi tak datang semayang ke rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bakar rumah dia. Tuan-tuan, berat tu. Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, tengok solat Isya, tengok solat subuh dia solat kat mana. Hadis-hadis sahih. Sebab itu anak-anak saya pesan, jangan risau kubur ayah, risau untuk jadi anak yang soleh. Tak nampak orang perempuan. Orang perempuan tak apa. Orang perempuan tempat yang paling afdal untuk solat di mana tuan? Rumah. Tengok, jawab cepat, tapi salah. Kenapa tuan boleh jawab? Sebab tuan ada ilmu. Tapi bila orang tanya, tukar jawapan. Sebab itu periksa dulu tak dapat 100. Saya tahu tu. Ramai orang periksa tak dapat 100. Belajar dengan pensyarah yang sama, cikgu yang sama, bila masuk periksa, tukar jawapan. Baik, saya baca hadis yang tuan rujuk tadi. Memang hadis sama aja. Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Pasal apa pula pergi jawab rumah? Bilik tidur merupakan juzuk yang lebih kecil daripada rumah. Tuan ada 6 bilik tidur, dalam satu bilik tidur boleh ambil wuduk kat situ, solat dekat situ perempuan. Tetapi hadis tu tak habis lagi. Hadis tu kata apa? Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur, tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Tuan nampak tak indahnya Islam? Orang perempuan lain dengan orang lelaki. Nak datang, tak nak datang pun tak apa. Lelaki pergi ke mana-mana pun kena semayang di masjid. Pasal apa? Subuh boleh jamak dan kasar tak? Mana boleh jamak dan kasar? Subuh pergi mana-mana pun kena pergi masjid lah, kena cari rumah Allah. Yang lain tak apa. Ini penting tuan-tuan. Saya pergi mana-mana pun saya akan cari masjid. Subuh lah. Saya boleh jamak, saya sudah solat Isya. Kena faham tu keadaan tersebut. Tetapi ikut Imam Syafi'i, solat berjemaah adalah fardu kifayah. Imam Syafi'i, fardu kifayah. Maknanya anak tuan-tuan dekat rumah tu tidak berdosa. Tetapi amaran Rasulullah dia nak bakar rumah orang tak datang semayang kat sini masih ada. Dia tak lagi.
Antara beriman dengan munafik tetap ada. Tak berdosa lah. Menunjukkan keseriusan dia tu solat berjemaah bagi orang lelaki. Jadi anak-anak saya, anak lelaki, saya minta maaf solat di rumah Allah. Surau ke tak kisahlah. Sebab saya faham macam tu. Minta maaf ya tuan, saya sebut keras sikit. Baik, kita mula. Tuan, minta maaf saya tanya, siapa suruh duduk depan? Kena tanya. Tuan ada dosa tak? Ada, tuan. Tuan ada? Tuan? Ada? Semua anggap ada. Tak takut ke? Dosa boleh bawa ke neraka, tuan? Kenapa tuan senyum? Semua masjid yang saya tanya, hampir 99% akan jawab. Kalau saya tanya, tuan ada dosa tak? Ada. Ada lagi yang jawab, tuan ada dosa tak? Mana boleh tak ada dosa, Prof? Ada juga yang jawab, mestilah ada, Prof. Ya Allah, dia boleh ketawa tentang dosa. Maknanya ada sesuatu yang tak kena dalam pemikiran kita. Yang inilah saya nak hujahkan pada hari ini. Tuan-tuan sabar ya. Sebabnya kenapa saya kata begitu, kena sabar? Kerana peristiwa ini berlaku pada tahun 2016. Seorang profesor dalam universiti, profesor lah yang paling tinggi, telefon saya di sebuah universiti. Dia kata, Prof boleh datang tak ke universiti saya menyampaikan syarahan? Boleh? Saya tengok jadual saya okey. Tajuk apa, Prof? Saya pun beritahu kita tidak berdosa. Dia diam. Okey. 3 hari kemudian dia telefon saya balik, tuan. Prof, boleh tukar tajuk tak? Dia tanya saya, boleh tukar tajuk tak? Tajuk apa? Saya kata, ya Allah, ampunilah daku. Saya pun kata, tu tajuk budak sekolah. Saya bercakap free. You tanya saya, tajuk apa saya nak bagi, saya dah beritahu kita tidak berdosa, you tukar tajuk, saya tak pergi. Senang. Sebab saya bukan kerana duit saya pergi. Memang saya tak ambil duit pun. Dia pun lama dia fikir, okey lah, tak apalah, Prof. Di Sarawak, bila pengurusi masjid umum solat Jumaat, malam ini Prof Kamil akan bercakap tajuk kita tidak berdosa, ada karya pergi jumpa pengurusi. Mana boleh tajuk macam ni? Dia tak dengar lagi saya cakap, dia dah kata macam tu. Dia beritahu pada pengurusi, salah ni tajuk ni. Tapi pengurusi itu dia cerdik sikit, dia kata apa? Mu dengarlah dulu dia cakap. Tuan-tuan, berapa ramai di antara tuan-tuan yang ada dalam hati kata kita tidak berdosa? Jangan keluar. Tunggu sampai saya habis. Mesti ada yang kata macam ni. Dalam hatilah. Dia tidak sabar. Ada seorang di kawasan yang sama tetapi surau, kampung. Hari yang sama. Dia minta dengan saya hari yang sama, dan pengurusi masjid tak sekolah tinggi. Dia tak sampai ke PhD. Degree pun tak ada. Kampung, sekolah kampung. Ni apa, pengurusi kampung. Prof, boleh datang tempat saya tak? Hari ni. Boleh. Memang saya ada di nak sebut negeri lah tu. Saya kata saya ada di kawasan tu. Tajuk apa Prof nak bagi? Kita tidak berdosa. Pelik tajuk tu. Saya nak dengar. Dia kata gitu, saya nak dengar. Pelik tajuk tu. Jadi tuan-tuan, bila sampai masanya, saya bawa kereta sendiri masuk dalam kawasan universiti, terpampang banner muka saya dengan tajuk. Darah saya, kan saya darah tinggi tuan, naik terus. Siapa darah tinggi tahulah. Bila panas sangat hati kan, darah tu dia mengalir sampai ke kepala. Memang kita rasa macam tu. Pasal apa saya marah? Tengok. Nampak tak? Sekejap dah. Okey. Dia tukar tajuk. Kita tidak berdosa. Nampak tak tuan? Dia tukar tajuk. Dia tambah apa?
Tanda soal. Kita tidak berdosa. Tajuk saya, kita tidak berdosa. Beza tu. Jadi saya tengok macam tu memang panas ha. Saya jenis bengkel, saya cakap terus terang. Saya diam je. Beza dengan orang kampung. Hari yang sama tengok tu, dia tulis betul lah. Dah saya kata tajuk kita tidak berdosa, dia tulis betul lah. Tuan-tuan. Jadi sampai dalam tu saya diam lah. Saya tak bercakap banyak kalau saya geram. Pengurusi dulu bercakap. Popek. Saya tak nak bercakap lama. Biasalah orang dapat mikrofon akan cakap macam tu, tuan-tuan. Tadi pun saya dah risau dah. Pasal maghrib pendek. Tak payah cemen-cemen lah saya ni. Saya cerita sendiri je. Saya nak masa saya datang jauh ni. Tapi okey lah dia. Ringkas dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dia cakap-cakap, dia kata saya tak nak cakap lama. Prof kami kata kita tidak berdosa. Saya tak tahulah, yang saya tahu semua orang berdosa. Kita bagi dia cakap lah. Saya pun ambil mikrofon, saya pun tanya macam saya tanya Tuan, ada dosa tak? Ada dosa tak? Ada dosa tak? Ada dosa tak? Semua jawab ada. Nak tak saya baca satu hadis? Saya pun baca. Semua keturunan Adam berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang bertaubat. Dah tahu dah berdosa, bertaubatlah. Dah tahu dah berdosa, bertaubatlah. Dah tahu dah berdosa, bertaubatlah. Dah, saya nak balik dah. Dah, bukan marah tuan-tuan. Cerita kat sana tu, saya geram. Dah, saya nak balik dah, saya kata. Dah tuan-tuan tahu dah berdosa, bertaubatlah. Hadis ni hadis sahih. Pasal apa kita degil sangat? Bangga sangat ke nak beritahu kita ada dosa? Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar paling kurang 70 kali. Ada hadis tu. Dah kita tahu ada dosa, minta ampun dah dengan Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Masuk kereta, astaghfirullahalazim. Naik kapal terbang, astaghfirullahalazim. Turun kapal terbang, astaghfirullahalazim. Duduk dalam kapal terbang, duduk saya saja tu, astaghfirullahalazim. 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 Duduk ceramah macam ni pun boleh sebut dalam hati, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Masya-Allah. 2 tahun saya mengembara satu Malaysia, bercerita tentang tajuk ini sebelum tulis buku, tuan. Bukan senang nak tulis buku ni. Lalu adalah seorang hamba Allah datang kepada saya. Dia kata apa, Prof, betul, hadis ni betul. Tapi kita ni hamba, Allah ni raja. Dari segi tasawuf, dia kata. Dia kata dari segi tasawuf, kita minta ampun dengan Allah. Kita tak tahu Allah ampunkan kita ataupun tidak. Sebab tu kita kata kita tidak berdosa. Baik tuan, tuan bercakap dari segi tasawuf, biar saya pun juga bercakap dari segi tasawuf. Tuan kata kita tak tahu Allah ampunkan kita ke tidak walaupun kita dah minta. Betul Baik, nak tak saya baca satu hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hambanya, ada tak hambaku yang nak berdoa, aku nak mabulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Saya ulang sekali lagi, ada tak siapa yang nak berdoa, aku nak mabulkan? Ada tak siapa yang nak bertaubat, aku nak ampunkan? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Tuan-tuan, kita bangun tiap-tiap malam 1/3 hujung malam yang tersisa, lepas solat, last sekali kita pun kata pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Sungguh banyak dosa-dosaku ya Allah, dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa tutur kata, dosa-dosa lintasan hatiku ya Allah. Ya Allah, jika aku pernah berlaku syirik, pernah menduakanmu ya Allah, ampunilah daku ya Allah. Sungguh aku tak pernah berniat begitu ya Allah. Jika ia berlaku kerana aku ni jahil ya Allah, ampunkanlah daku ya Allah. Kita menangis minta dengan Allah. Tiap-tiap malam kita minta lagu tu, tiba-tiba orang tanya kita, "Mel, mu ada dosa tak?" Tak tahu Allah nak ampun ke tidak.
Allah janji dengan kita, mu minta aku bagi, mu berdoa aku makbulkan, mu bertaubat aku ampunkan. Tak boleh ke kita jawab insya-Allah? Tak ada. Allah janji dengan aku macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bukan kita riak, bukan kita takbur. Kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan kita, dia tak luak satu sen pun. Masya-Allah. Tapi tuan-tuan, saya tulis buku tak boleh balik lah. Hari tu saya bermula dengan tinggi. Lepas tu saya rendahkan balik, nak pujuk semua orang. Baik, saya kata, mari sini kita dengar. Sebab tu kena sabar. Saya bahagikan 3 keadaan ya. Dosa masa lalu. Dosa ni saya bahagikan 3. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa hadapan. Tuan-tuan, dosa masa lalu ada tak? Ada apanya minta ampun terus. Siapa yang minta ampun, kita percaya dan yakin dengan Allah, minta ampun sungguh-sungguh, tak ada dosa masa lalu insya-Allah. Orang ada dosa, dia tak nak minta ampun. Dosa masa kini ada? Mana ada? Selagi bumi ini berputar, dosa masa kini akan jadi dosa masa lalu. Sebab itu tuan-tuan kena sentiasa beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Kadang-kadang kita tersilap kan? Kita manusia lemah kan? Tiba-tiba papet duduk mengata orang. Astaghfirullahalazim. Jahatnya mulut aku ni. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Dosa masa lalu minta ampun. Dosa masa kini tidak akan berlaku kecuali dunia ini berhenti. Okey, dosa masa depan ada tak? Tuan-tuan, saya niat nak bunuh sahabat kita ni. Dapat dosa tak? Niat nak bunuh dia, dapat dosa tak? Niat. Tak ada. Tiba-tiba datang tengok dia jadi imam. Ya Allah, sedapnya baca. Lembut hati, tak jadi nak bunuh. Ada dosa tak? Tak ada kan? Sekarang saya mana-mana saya pergi, minta maaf saya cerita, saya akan masukkan dalam tabung RM10. Alah, bukan banyak pun RM10. Tiba-tiba tak bawa wallet. Niat ada nak masuk RM10, tapi tak dapat masuk. Tak bawa wallet, duit tak ada. Dapat pahala tak? Dapat ah? Dapat berapa? Berapa? Niat dapat berapa? 1. Kalau saya ada duit, saya masukkan dalam tabung, dapat berapa pahala? 10. Bila kita melakukan sesuatu, paling kurang 10, paling kurang. Tetapi ada yang Allah bagi 500 kali. Apa dia? Cepat, 500 kali. Menyesal aku duduk depan. Apa dia 500 kali? Tak datang Aqsa. Barang siapa yang solat dalam Masjidil Aqsa, pahala dia 500 kali berbanding dengan masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram berapa? 100,000. Masjid Nabawi berapa? 1,000. Okey. Nampak beza tu ya? Paling kurang 10. Ada yang Allah bagi 27 kali. Apa dia? Solat berjemaah. Ada ramai orang matematik dia fail dulu tuan. Antara 1 27 dia pilih 1. Fail lah tu. Dan fail ini bukan kerana dia tu sarjana muda matematik. Ada profesor pun fail. Sebab apa? Contoh, bila saya masuk Universiti Kuala Lumpur, masuk Zohor, saya nak pergi semayang, jumpa dengan seorang profesor. Prof, nak pergi mana? Prof ni dia panggil prof juga. Saya kalau tak, saya panggil nama je. Tapi jangan dia orang ni. Prof nak pergi mana? Dah masuk waktu main semayang. Pergi surau. Solat ke bilik je. Dia kata macam tu sebab apa? Sebab dia tak faham. Jangan marah dia. Ramai orang di luar sana dia tak faham. Rasulullah SAW tak pernah tinggal solat berjemaah. Orang yang tinggal dia tak faham lah. Satu lagi Allah bagi 27 kali ganda. Baik.
Ada yang Allah bagi 83.33 tahun. Apa dia? Lailatul Qadar. Berapa kali dapat Lailatul Qadar? Berapa kali dah haji dapat Lailatul Qadar? Hiling-hiling kepala pasal apa pulanya? Ya Allah, ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tanya saya berapa kali dapat Lailatul Qadar? Berapa kali Lailatul Qadar? Sebab dia tanya, saya kena jawab. Dia tanya, tuan berapa kali dapat Lailatul Qadar? Tiap-tiap tahun, insya-Allah. Kena faham ya? Dia tanya. Baik, tak termasuk dalam agenda saya hari ini nak bercakap tu, tapi sebab saya dah sebut, hari ini saya nak ajar tuan-tuan semua supaya tahun depan tuan-tuan kata, orang tanya dapat tak Lailatul Qadar? Jawab, insya-Allah dapat. Boleh ya? Sekejap je saya ambil, kena tukar sikit tajuk 3-4 minit. Baik, bila Lailatul Qadar berlaku? Pada bulan Ramadan. Ada orang 10 malam terakhir, ada orang 10 malam ganjil. Memang saya marah sungguh. Kau garanti ke dapat 10 malam ganjil tu? Mana ada. Dia kemungkinan besar. Yang ulama' duk cerita tu kemungkinan besar. Yang tentu berlaku macam tuan cakap pada bulan Ramadan. Siang ke malam? Malam bulan Ramadan. Bermakna Lailatul Qadar di Jitra tak sama dengan London. Jitra siang, London malam. Kena faham tu. Macam mana Allah buat, terpulang pada Allah. Bukan urusan kita tu. Okey, bila bermula malam dalam Islam? Ya? Maghrib. Berapa ramai orang tak dapat Lailatul Qadar dari segi zahirnya kerana ujian berbuka puasa. Macam mana saya kata lagu tu? Sebab bini dia masak sedap, dia pun berbuka di rumah, tak sempat datang solat maghrib berjemaah di masjid. Ya Rasulullah kata apa? Aku nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah di masjid. Kau ingat nak rumah nak kena bakar, nak dapat Lailatul Qadar? Kalau Allah nak bagi, ikut dia itu dia punya kuasa lah. Rasulullah nak bakar. Tuan-tuan berhati-hati. Bukan tak boleh berbuka puasa di rumah, boleh. Buka puasa, sempat datang solatlah. Dia kena faham tu. Saya memang berbuka di masjid ya. Buka masjid, semayang, nak balik rumah balik ya, tak ada orang marah. Sebelum isyak pergi balik. Solat isyak berjemaah. Lepas tu tarawih. Ada orang tempat 8, ada orang buat 20. Saya punya surau 8 je. Campur 3. Lepas tu saya balik sambung lagi. Baca buku, tulis buku. Pukul 10.30, pukul 11 saya tidur. Kenapa saya tidur pukul 11? Sebab saya nak bangun pukul 2. 11 12, 1, 2. 2.30 gitu. Bangun tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayu je kan tengah malam kan? Last sekali ikut tuan lah nak solat berapa? 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke? Rasulullah 8/3 orang kata. Last sekali kita pun duduk. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah. Tadi saya dah sebut dah tadi. Ya Allah, Kau ampunilah dosa-dosa isteriku ya Allah. Aku sayang kat isteri aku ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk beramal ibadat ya Allah. Jadikanlah dia ibu yang baik kepada anak-anak kami ya Allah. Anak saya 4 orang. Tiap-tiap orang perangai dia masing-masing, beza-beza. Minta seorang-seorang tu sebab Allah kata apa? 1/3 hujung malam yang tersisa kau minta aku bagi, kau berdoa aku makbulkan. Dah habis semua tu last sekali. Ya Allah ya Tuhanku, Kau anugerahkanlah aku malam Lailatul Qadar ya Allah. Malam 1000 bulan ya Allah, umpama lebih 1000 bulan. Kaulah yang maha berkuasa ya Allah. Anugerahkanlah kepadaku ya Allah. Cuba buat 30 hari dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan orang pun tanya kita, dapat tak Ramadan? Apa ni Lailatul Qadar? InsyaAllah dapat. Allah janji dengan aku kalau minta dapat. Pasal apa tak nak percaya pada Allah? Pasal apa nak bangun malam bulan Ramadan? Bangunlah sepanjang tahun. Pasal apa nak bangun sepanjang tahun? Bangunlah sepanjang hayat. Inilah satu-satu amal ibadat
yang Allah rahsiakan apa yang dia nak bagi pada kita. Tuan-tuan carilah dalam Quran cerita pasal bangun malam ni. Dialah satu-satu amal ibadat yang dirahsiakan. Siapa yang bangun, yang biasa buat amalan ini, bila di syurga besok Allah bagi ganjaran yang kita tak tahu. Besok je kita tahu. Masya Allah. Bila Allah tak bagi tahu, maknanya luar biasa betul. Dah, cerita Lailatul Qadar. Kalau tidak panjang lagi cerita. Panggil bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kita cerita. Baik. Dosa masa hadapan tak ada kan? Pahala ada. Kita niat dapat Baik tuan-tuan, mari kita cek sekejap. Rasul apa ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan kau hitung nikmat yang aku bagi pada engkau pasti tak akan dapat hitung. Tapi saya nak hitung sikit-sikit. Boleh? Hari ni tuan-tuan dah dapat berapa dah pahala? Tak hitung kan? Tuan ada hitung? Tak ada kan? Mana kita peduli? Kita tak ada peduli hari-hari tentang pahala ni. Pahala ni rasa dia dapat macam mana? Macam mana rasa dapat pahala? Tak, pahala tu dapat. Kita tak fikir kan? Bila saya tanya macam ni, susah nak jawab. Dan memang tak boleh nak sebut 10 pahala tu lagu mana. Hari ni kita bagi faham sikit. Kita ganti pahala itu dengan perkataan kilogram. Boleh? Kilo boleh? Sekilo tahu tak rasa berat dia macam mana? Okey. Tuan-tuan, hari ini Allah bagi satu kebaikan 10 kilo. Okey. Tuan-tuan, ini analogi saja. Saya ambil contoh pagi tadi. Saya bangun pukul 4. Saya pun sebut Allahu Akbar. Sebut nama Allah baik ke jahat? Dapat berapa pahala? Dapat berapa pahala? 10 lah. Ini paling minimum 10. Jadi 10 kilogram letak di bahu kanan. Sebab dia catat sebelah kanan. Kita pun letak 10 kilo di bahu kanan. Sengit sikit. Kemudian saya pun baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kilo dapat? Baca Quran baik ke jahat? Baik, dapat 10 lagi. 10 campur 10 20. Letak atas ni 10 kilo lagi, sengit lagi. Lepas tu saya kejut bini saya, yang bangun. 3 kebaikan 30 kilo. Lepas tu masuk bilik air mandi, ambil wuduk 4 kebaikan 40 kilo. Lepas tu keluar solat sunat yang paling ringkas yang Rasulullah ajar, 5 kebaikan 50 kilo. Lepas tu solat 2 solat witir, tak usah kita kira satu saja, 6 kebaikan 60 kilo. Lepas tu Masya Allah, subhanallah, Allah Akbar, kejut anak pula tak bangun lagi, anak lelaki. 7 kebaikan 70 kilo. Lepas tu turun pergi masuk dalam surau tahiyatul masjid, 8 kebaikan 80 kilo. Lepas tu azan, lepas azan saja solat sunat 2 rakaat, 9 kebaikan 90 kilo. Lepas tu solat berjemaah 10 kebaikan 100 kilo. Tuan nak jatuh dah, tolong. Berapa kejahatan nak buat, nak bagi kosong-kosong balik? Berapa? Ya? Dah, saya tanya kan, nak buat jahat berapa nak bagi duduk lagu ni? Berapa jahat? 100 kejahatan barulah kosong-kosong balik, tuan-tuan. Nampak tak? Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Penyayang. Saya rasa saya tak buat jahat lagi hari ni. Rasalah. Tuan-tuan, nampak tak? Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia nak tuan-tuan semua ni masuk syurga belaka. Yang percaya dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengah tu bercakap lagu tu. Minta maaf tuan. Baik. Cuba tengok ayat ini. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Saya minum air sikit. Boleh tuan? Takut mati ya ini. Ya, ada? Apa tu?
Tak nampak gambar Ada? Saya ada. Okey. Baik tuan-tuan, tak apalah saya baca ya. Kita kesuntukkan masa. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah kata, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan Allah. Satu dosa saja yang dia tidak akan ampunkan kalau kita tak minta ampun. Apa dia? Dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan Allah dan akan mengampunkan dosa lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Oh, Masya Allah. Belum lagi. Dengar tak saya baca tadi? Saya ulang baliklah slow sikit. Kalau tidak saya nak suruh tengok ke televisyen. Allah akan ampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Boleh? Kepada sesiapa yang dia kehendaki. Begini tuan, maksudnya kalau tuan-tuan tak minta ampun pun, kalau Allah nak bagi ampun, dia ampunkan kecuali dosa syirik. Jadi apa masalahnya? Dia dah kata macam tu, buat apa nak minta ampun? Apa masalah dia? Tuan cepat, apa masalahnya? Surah An-Nisa ayat 48. Jadi bila dengar dia tak seperti tengok, itu je. Saya baca semula sekali lagi tuan. Tak puas hati betul saya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan Allah dan akan mengampunkan dosa lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya tuan. Apa masalah dengan ayat ini? Apa masalah dia? Masalahnya dia kata sesiapa yang dia kehendaki. Maksudnya kita tak tahu dia nak kita ke tidak tuan. Dia boleh ampunkan kita dosa-dosa lain selain daripada syirik, dia boleh ampunkan sesiapa yang dia kehendaki. Dia tak tahu, kita tak tahu dia nak kita ke tidak. Sebab tu kita kena minta ampun. Tak usah kira lah bab itu. Tetapi Allah dah janji, esok kalau dia nak ampunkan kita, ada clause tu. Dosa syirik. Dosa syirik ni banyak, tapi yang paling besarnya tidak percaya pada Allah lah. Itu je lah. Boleh ha? InsyaAllah kita minta dengan Allah supaya kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang diampunkan dosa. Baik. Tuan-tuan, nanti bila dah mati nanti, masuk kubur, dibangkitkan besok, last sekali ke mana kita? Kita dah mati, masuk dalam kubur, dibangkitkan besok, dah kiri dan kanan kita, last sekali ke mana kita? Syurga atau neraka? Tuan jawab syurga atau neraka. Tuan nak pergi neraka? Pergi ya. Saya tak nak. Tangguh pula. Saya nak masuk syurga je. Yang sebenarnya kita tak ada pilihan. Pilihan kita syurga. Betul? Biarlah neraka tu orang lain punya. Tak nak. Baik, boleh tak kita bersetuju hari ini semua sekali kita masuk syurga je? Cukup? Boleh? Saya tak nak. Saya nak masuk syurga tanpa dihisap. Tuan-tuan, ada orang kena tunggu 50 tahun masuk syurga, tapi kena tunggu matahari sejengkal daripada kepala, peluh menitis daripada buku ladi, naik ke sini, tercungap-cungap 50 tahun. Tak naklah saya. Boleh kita tukar, kita nak masuk syurga tanpa dihisap. Tuan-tuan, kita setuju yang itu? Boleh? Semua sekali. Tuan-tuan telah buat pilihan ni pada hari ini. Baik.
Saya baca satu hadis terjemahan. Hadis qudsi riwayat Tabrani. Wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang. Seorang aja masuk syurga tanpa dihisap. 999 orang akan masuk neraka. Celup-celup kat situ baru transfer ke syurga. Ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Ada 3 kumpulan. A, terus masuk syurga tanpa dihisap, 1000 orang seorang. B, masuk neraka dulu, baru transfer ke syurga. C, dia duduk dalam neraka sampai bila-bila. Kita pilih yang mana tadi? A. Senang ke susah? 1 dalam 1000. Senang ke susah? Susah. Baik, bagi saya 3 minit. Senang. Okey, bagi 3 minit. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Allah kata mati belaka. Berapa ramai yang akan masuk neraka? Sebab you kata susah tadi. Berapa ramai? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Saya tahu. Kalaulah hari ini kiamat, 79% penduduk dunia akan masuk neraka. 1000 orang, 790 orang lebih kurang. Kalau 10,000, 7,900. Kalau 1,000,000, 790,000. Ya Allah, dia ni pandai, dia Tuhan ke? Tak, tuan-tuan. Inilah komposisi penduduk dunia hari ini. 79% syirik. Pasal apa dia syirik? Hindu, Buddha, Kristian. Ini puak-puak yang tak percaya pada Allah. 79% penduduk dunia hari ini. Tinggal 21% lagi yang akan masuk syurga. Siapa 21% yang akan masuk syurga? Orang Islam. Salah. Siapa? Orang beriman. Salah. Jawab rasa macam betul kan? Pasal apa salah? Sebab profesor tanya. Bila saya tanya soalan, saya dah ada jawapan dia. Tak ikut jawapan saya, salah ha? Pasal apa bila saya tanya siapa 21% yang akan masuk syurga? Pasal apa jawab orang Islam? Pasal apa jawab orang beriman? Tak boleh ke kita jawab? InsyaAllah saya Bukankah kita semua dah berjanji tadi? Peduli apa orang yang tak datang semayang ke masjid ni? Peduli apa orang yang tak macam-macam perangai duk buat kat luar tu? Tuan-tuan yang dah berjanji pada hari ni, kita nak jadi kumpulan A tadi, 1 dalam 1000. Jawablah, insya-Allah saya. Saya tu bukan saya lah, awak lah. Kalau awak jawab saya, awak lah. Faham Baik. Kalau betul lah awak nak 1 dalam 1000, jangan tinggallah solat berjemaah di masjid ni. Dah mu kata mu nak, esok subuh tak mari semayang kat sini. Kita kontradik dengan apa yang kita tuturkan. Kita kata kita nak masuk syurga tanpa dihisap, tapi kita tak buat. Saya dah mengembara lebih 40 negara tuan. Solat subuh 1 sah, 2 sah, paling tinggi 2 sah setengah. Maknanya yang kata nak masuk syurga tanpa dihisap tu, dia cakap waktu maghrib je. Subuh dia dah lupa dah. Baru ni je saya menangis tuan-tuan solat subuh. Di mana? Uzbek. Saya pergi Uzbek solat subuh sebab saya tak boleh tinggal. Masjid saya memang nak cari masjid. Pergi kat Uzbek, orang bawa pergi satu masjid. Saya sampai lewat, jauh sikit daripada hotel. Tuan-tuan, masuk tengah kamat. Sempat saya kira 1, 2, 3, 4, 14 saf, 1 saf lebih kurang 100, 1400 yang solat subuh berjemaah di Uzbekistan. Saya duduk Madinah biasa sebab Masjid Nabawi. Di Malaysia 2 saf, 3 saf, paling banyak pun 7 saf. Ada pernah saya jumpa 7 saf. Hari itu meleleh air mata saya tak pernah jumpa macam tu. Baik, kita sambung balik. Itu saya dah melencong pasal tak ada slide. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Nuh, surah An-Nisa ayat 31, Allah kata apa?
Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia. Tuan-tuan, Allah janji kalau kita jaga, kita tak buat dosa-dosa besar kita tak minta ampun, dosa kecil pun dia akan ampunkan. Dosa besar apa tuan? Yang saya belajar dulu 7 masa sekolah rendah dulu. Dah tua ni ada satu kitab 70 dosa besar. Bertambah je. Okey, kita ambil yang mula kita belajar dulu masa kecil-kecil dulu. Apa dia? Berjudi. Okey, berjudi. Ada berjudi lagi tak? Ada. Dia pergi haji. Dia semayang tak tinggal. Berjudi. Saya tahulah pasal apa? Orang main golf 95% berjudi atas padang golf. 17 tahun saya main golf. Saya tahulah. Saya presiden kelab golf. Saya tahu. Jangan duk bohong dengan saya lah. 30-10-10, 15-5-5. Bakarat tak bakarat. Semua saya tahu tu. Bila saya pergi haji, saya tinggal semua perkara tersebut. Tak nak saya. Alah, main bola pun berjudi. Siapa saya pak dulu pun berjudi. Hari ni hujan tak hujan pun boleh berjudi. Dalam buku Travel Haji, memang saya cerita ni. Tinggalkan semua perkara-perkara yang begitu tuan. Ramai orang semayang tak tinggal, betul. Tapi yang tu dia kalah satu bab main golf ni. Bukan saya kata tak bagi main golf, mainlah golf. Tapi jangan berjudi lah. Jangan duk bertaruh. Sebab apa? Bila tak bertaruh dia tak berdesing telinga tu. Itu orang yang main golf tahulah. Baik. Lagi apa lagi? Menuduh perempuan berzina. Lagi? Minum arak. Orang datang kuliah macam ni, mana ada buat dah benda tu. Jadi dosa-dosa kecil, Allah janji dengan kita, dia akan ampunkan dosa kita. Lepas tu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita tak ada dosa lah masa kita mati tu. Baik. Siapa tuan-tuan yang dah pergi haji? Malah nak angkat tangan. Dah pergi haji dah? Alhamdulillah. Umrah berapa kali? Okey. Baik. Tahun berapa? 91. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Barang siapa yang memasuki Mekah untuk menunaikan haji, dia jaga tingkah laku dia, jaga perangai dia, balik sesuci bayi. Apa maksud sesuci bayi? Tak ada dosa lah. Di antara satu umrah dengan satu umrah terhapus dosa. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Tuan-tuan, saya tulis buku nota pasca haji. Setelah 10 tahun tulis buku Travelog Haji. Travelog Haji dibaca lebih 1 juta orang. Tetapi dia tidak menjawab persoalan tiap-tiap tahun 30,000 orang menunaikan fardu haji, 200,000 orang menunaikan umrah. Pasal apa masjid tak penuh-penuh lagi sampai sekarang? Mana tuan-tuan haji ni? Mana yang kaki umrah ni? Tuan-tuan, dulu saya tak faham. Bila duduk Madinah tengok orang Malaysia buat haji, buat umrah, baru saya faham. Ya Allah, lagu ni rupanya. Tuan-tuan, boleh saya bagi saya sekarang 8.33. Berapa minit lagi saya boleh? Boleh 5 minit, 10 minit boleh? Jangan keluar, tinggalkan tak semayang berjemaah. Takut saya berdosa ni. Boleh bagi saya kata 8.33, saya berhenti 8.40. Boleh? Tunggu sekejap ya. Saya settlekan yang ini dulu. Tuan dah pergi haji? Kalau pergi haji, pasal apa nak pergi haji? Jawablah, tak apa, salah tak apa, jangan risau. Mudah-mudahan Tuhan bagi ilmu pada tuan. Saya perlukan orang menjawab dulu ni sebelum saya boleh cepat. Menunaikan rukun Islam yang kelima. Tuan-tuan, ramai orang pergi dia nak menunaikan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ini habis, selesai di Mekah. Rukun wajib di Mekah. Betul. Puak-puak ni lah bila balik ke Malaysia yang tak datang ke masjid tu. Sebab objektif dia dah tercapai di Mekah. Pasal apa tuan ketawa? Cabaran tu. Baik tuan, dengar betul-betul. Salah satu lagi. Apakah yang kita dapat daripada ibadat haji semata-mata kerana buat ibadat haji? Cepat, masa tak ada. Haji yang mabrur, dia jawab.
Bila haji mabrur kita tahu? Setelah balik. Dia jawab selepas balik. Sebelum pergi haji tak datang semayang ke masjid ni. Lepas tu 5 waktu datang semayang. Nama apa? Rizal. Orang pun kata, ya Allah, Haji Rizal ni lepas balik haji tak pernah tinggal solat di masjid. Haji mabrur dia. Orang kata kita tak tahu lagi. Betul 5 tahun kemudian Haji Rizal bergaduh dengan isteri, otak kelam kabut, serabut, tak datang semayang ke masjid. Solat di akhir waktu. Mabrur lagi tak? Ikut akal kita taklah engkau tak datang semayang ke masjid. Ya Rasulullah nak bakar engkau. Tak datang solat subuh berjemaah. Ya Rasulullah kata antara beriman dengan munafik. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Maknanya definisi kita lepas balik haji itu salah. Bila kita dapat tahu haji mabrur? Bila kita mati je. Tuan-tuan, sebab kita ahli syurga. Masuk dalam kubur, ya Allah, luasnya kubur aku. Dan Allah akan kata apa? Sebab kita ini ahli syurga. Kamil, terus masuk syurga tanpa dihisap. Tuan-tuan pernah nampak tak orang jitera ini yang kita kata dia alim, masuk dalam kubur terus dibangkitkan? Pernah nampak tak? Tak pernah. Pernah dengar tak cerita? Tak pernah. Ini beza dengan saya. Sekali lagi, saya pernah nampak, saya pernah dengar. Pasal apa tuan-tuan tak pernah nampak? Sebab tuan-tuan melihat dengan mata yang ada di kepala. Tuan-tuan tidak melihat dengan mata kolbu. Tuan-tuan tidak melihat dengan mata hati. Perkara ini telah diceritakan 1400 tahun yang lampau. Tuan-tuan pernah dengar surah Kahfi? Dalam surah Kahfi diceritakan bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan selama 300 tahun mengikut satu kiraan, 309 tahun mengikut satu kiraan yang lain. Kemudian Allah sedarkan mereka. Bila mereka sedar saja, masing-masing bertanya di antara satu sama lain, berapa lama kita tidur tadi? Salah seorangnya menjawab, setengah hari. Atau pada lama 1 hari. Tidur 300 tahun, tersedar, rasa macam setengah hari. Macam itulah kita bila kita mati, masuk dalam kubur. Sebab kita ahli syurga, Allah akan jaga kita. Kami bangkit, kita kata, ya Allah, macam semalam mati. Tuan, perkara ini telah diceritakan 1400 tahun yang lalu. Kenapa kita tak faham? Kerana kita baca Quran, kita tak faham. Kerana saya menulis buku, saya bertanya, mana haji mabrur? Sebab itulah tuan-tuan, bila saya sedar macam itu, saya tak nak tinggal solat berjemaah di masjid. Tindakan kita faham lah. Aku nak haji mabrur. Dan haji mabrur ini adalah ahli syurga. Ahli syurga ke rumah kita nak kena bakar? Ahli syurga ke kalau Rasulullah bagi amaran antara beriman dengan munafik? Tuan-tuan, saya balik daripada Jeddah baru ni. Saya tak pergi umrah. Saya daripada Sudan singgah kat Jeddah. Naik dengan 4-5 kumpulan jemaah umrah. Pukul 8.30 malam, confirm subuh atas kapal terbang. Masuk waktu subuh, tak ada seorang pun bangun. Mana boleh kotor? Dalam Saudi Airlines tu dah ada surau. Dah ada boleh tunjuk arah kiblat. Kita tahu pukul berapa. Saya tak salahkan jemaah tuan. Saya salahkan siapa? Mutawif lah. Patut kau kena tahulah semua tu. Tuan-tuan, zaman ini zaman teknologi. Kita boleh tahu pukul berapa. Bertolak pukul 8.30 sampai pukul 3 petang. Kita tahu pukul 2.43 masuk waktu subuh. Saya ada perisian ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak kontak saya bagi perisian free je. Kenapa? Kita nak jaga solat kita. Banyak saya tulis pergi ke hospital, saya kena jantung. Masuk hospital 8.39. Saya masuk hospital kardiologi jantung. Satu saluran saya tersumbat 100%. Pasal apa saya tak mati? Belum sampai ajar.
Tuan pun jawab juga belum sampai ajal. Tuan-tuan, dia dua orang ni jawab belum sampai ajal. Bukan penceramah cakap. Dia yang cakap. Boleh setuju tak? Tuan-tuan, boleh setuju tak? Bang, boleh setuju tak? Sengih apa? Yang orang tanya, jawab je lah ya ke tidak. Boleh? Belum sampai ajal. Maksud belum sampai ajal ini, tuan-tuan, maknanya mati ini bukan kerana sakit jantung. Mati ini bukan kerana kencing manis. Mati ini bukan kerana sakit buah pinggang. Mati ini bila sampai masanya, dia tidak lambat sesaat. Dia tidak cepat sesaat. Dah mu tahu dah mati ni bila-bila masa. Pasal apa tak nak datang semayang 5 waktu di masjid? Bukan saya kata, kita semua kata, kita semua tahu. Tetapi Allah kata apa? Kita semua bersifat degil. Mu tahu tapi mu degil. Faham ya puan? Saya tak marah siapa-siapa ni tuan. Saya bercerita je. Terpulanglah pada tuan-tuan, bila dah habis kuliah hari ini nak buat apa? Saya telah buat keputusan pada diri saya yang pertama, saya nak masuk syurga tanpa dihisap. Dan pada hari ini saya mengajak tuan-tuan untuk masuk syurga tanpa dihisap. Semua setuju. Tuan setuju kan? Tuan setuju kan? Tuan setuju kan? Minta maaf tuan, duduk depan. Saya minta maaf. Jadi, yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya buat tajuk kita tidak berdosa? Yang sebenarnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak nak kita ada dosa. Bukan kita maksum. Kena faham ya? Kita bukan maksum. Memang kita ada dosa, minta ampun. Ada orang tanya saya, dosa dengan Tuhan okey ya? Dosa sesama manusia? Macam mana? Ada orang tanya saya pun senang je. Sebelum saya jawab yang itu, saya nak tanya tuan dulu. Hari ni tuan ni favourite saya. Orang ada dosa tak dengan Tuhan? Orang ada tak dosa dengan Tuhan? Orang lain lah. Ada dosa tak dengan kita? Ada tak? Rasa-rasa lah. Ada ya? Ada? Ada ya tak? Baik. Cuba tanya saya, ada tak orang ada dosa dengan saya? Tanyalah kuat-kuat sikit. Dia tanya soalan saya. Ada tak orang ada dosa dengan saya? Saya kena jawablah dia tanya. Tak ada tuan. Pasal apa tak ada? Sebab ini di tangan kita. Sebelum tidur saya kata dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, kalau ada orang buat dosa dengan aku, dia buat kesalahan kat aku maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Pasal apa tuan nak sakit hati? Bangun pagi tak ada orang berdosa dengan kita. Tetapi janganlah berhenti setakat tu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku ada dosa dengan orang, ya Allah, tolonglah buka pintu hati mereka untuk memaafkan aku, ya Allah, sebagaimana aku maafkan orang yang berdosa dengan aku, ya Allah. Tuan-tuan, tiap-tiap hari kita minta dengan Allah, Allah janji dengan kita kan, meminta aku bagi, berdoa aku makbulkan, kita maafkan seorang, insya-Allah Allah maafkan 10 orang. Kalau kita ada orang ada dosa dengan kita 1000 orang, mudah-mudahan 10,000 memaafkan kita. Dah janji dia macam tu. Baik tuan-tuan, lebih masa dah tu 8.43. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi tumpuan. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada kadang-kadang tinggi suara dan sebagainya tu. Minta maaf lah. Saya ni pembidato terbaik seluruh MRSM. Dia ni bercakap semangat. Kalau demam, insya-Allah bagi saya bercakap jadi sihat. Ini berpeluh ni. Dan saya harap adalah sedikit yang tuan-tuan faham, amalkan. Tapi yang paling besar sekali bagi saya lah, kalau saya berjaya mengajar orang datang solat berjemaah di sini, itulah yang paling besar untuk saya lah. Kena kefahaman tersebut. Dan mudah-mudahan inilah pendapatan saya besok di syurga besok. Kalau ada, jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih puan-puan. Saya ada 100,000 follower saya di internet. 75% wanita tua. Kenapa? Wanita ni dia membaca buku-buku saya. Kebanyakannya followers kerana saya berdakwah melalui penulisan. Hari ni saya bawa sikit je buku untuk tajuk ini je, kita tidak berdosa. Okey, saya tunggu sekejap sebab saya dah semayang.
siapa nak ambil buku tu saya nak sign. Sebab kalau saya mati, tuan-tuan boleh jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Sebab saya famous juga di kalangan wanita lah. Lelaki dia kurang sikit tuan. Sebab lelaki dia tak minat baca. Okay? Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau sekali lagi saya datang Kedah jemput saya, InsyaAllah saya datang. Pasal apa? Mikrofon dia okey. Kalau mikrofon tak okey, saya tak datang 2 kali. Sebab penceramah ni dia nak mikrofon je. Saya bukan nak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.